ini memang diberi pajak oleh Pinas 100% dengan Prisma tentang sifat Pinas. Jadi mohon kepada tuan-tuan sekali lagi untuk kita menjaga etika ketika kita menjalankan kursus ini pasal kita sentiasa akan dipantau oleh pegawai daripada Pinas. InsyaAllah kejap-kejap lagi dia masuklah. Jadi semua dah kenalkan diri, siapa yang tak kenalkan diri tak apa, biar saya kenalkan diri saya. Kita mula teruslah kita terus mula Okey, sekarang kita mulalah. Kita ikut program satu persatu You ready semua? Ready tak ready? Ready. InsyaAllah. Ready Jadi saya Ready. ni oh lama semangatlah korang, aku suka lah. Cuma bila saya okey, saya dalam grup, saya ada masuk dalam grup. Bila saya masuk dalam grup tu, saya cuba-cubalah untuk membuat satu call time supaya you all semua alert. Call time pertama tu adalah alert dalam 12 orang. Call time kedua tu saya terasa alert dalam 6 orang. Itu adalah call time yang production manager kena buat. Itu pelajaran pertama saya kasih kat orang lah, call time. So you have to respect the call time. Bila you buat call time, you kena respect call time. Alhamdulillah you all semua lah 95 semua ada dalam program ni. Cuma respon tu tak ada. Saya tulis itu please respond, dengan respon 5-6 orang. Tapi tak apalah. Jadi itu salah satu tugas production manager, dia pergi call time. Okay, alright. Okay, kita mulakan kita punya program kita hari ini. Semua dah ready off mic semua please. Kalau nak soal nanti angkat tangan alright, atau raise hand. Okay. Okay. Peranan pengurus produksi. Okay, peranan pengurus produksi program ni. Okay, nama saya Misnin Muhammad Ihsan. Saya telah, yang mana kenal kat saya dalam ni, alhamdulillah lah kenal. Yang tak kenal tu, alhamdulillah lah, salam kenalan lah Jadi saya nak maklumkan bahawa saya almost 28 tahun hingga ke 30 tahun ilmu dalam bidang ni, insyaAllah. Tapi saya bukan pandai, cuma saya ada ilmu sedikit untuk di-share bersama tuan-tuan. Tapi program saya ini peranan pengurus yang dipraktikkan di Malaysia yang dipraktikkan di negara kita. Bukan kalau you compare mana-mana, kalau yang pernah ambil kursus lain mungkin dia program pengurus produksi yang mungkin dikomparekan daripada Hollywood. Tidak, saya adalah pengurus produksi, peranan pengurus produksi yang dipraktikkan di Malaysia. Okey, saya dari tahun 92 saya involve sebagai production manager. Sebelum tu saya memang pengurus. Jadi sampai hari ini insyaAllah untuk tahun ni pun ada semua COVID-19 ni memang saya tak boleh buat apa, semua jam. Semua orang production jam. So dah 4 bulan ke 3 bulan tu kita kena stop pasal PKP. Alright. Okay, next. Okay, sekejap Okay. Saya nak cerita pasal pendekatan dan kaedah untuk program ni. Dengar program ni dijalankan selama 3 hari. 3 hari ada sesi pagi, tadi kita start ni sesi pagi lah, 10 sampai 12. 12 sikit pun tak apa. Sikit je, jangan lebih kan Pasal ini pun hari Jumaat, walaupun sini tak boleh nak solat, tapi kena berhenti juga. Ada tempat yang boleh solat, ada yang pasal 3 dan masih boleh buka Jadi kat sini KL tak boleh. Kan, boleh masuk 20 orang je. Memang tak ada nak masuk pasal dia ambil karya yang ada kat situ. AJK, okay. Sesi petang kita akan start pukul 2 petang. Tapi rasanya hari ini kita akan lewat sikit lah. Kita akan dalam 2.30 lah. Untuk besok, insyaAllah pukul 2 lah. Takut nanti ada semayang susah So hari ini kita masuk 2.30. Petang pun kita nak masuk juga ke? Ada, pagi petang Ros. Enggak ada Ros. Sambung lah. Sambung. Ada lah. Okey, tadi patut kau masuk kendian tadi lupa kan. Okey, jadi sekarang kita ni sesi pagi dan petang. Ingat Ros, jangan lari kan. Duduk. Okey, sila duduk. Tolong off mic. Hari ni tak ke mana. Okey, tolong off mic. Jangan main Garang tak abang ni? Saya garang tak nampak? Garang Production manager kena tegas.
Okey. Okey, sesi petang tadi pukul 2.30 hari ni, bukan pukul 2, 2.30. Sampai pukul 4.30, lajak sikit pun tak apa. Okey, untuk hari pertama kita akan cerita pasal teori, kita akan bagi teori dan saya akan bagi slide untuk kita melihat apa benda tu ya, supaya faham. Kan? Saya akan ajar pelan-pelan ya, supaya semua orang, pasal kebanyakan sini orang yang newcomer, orang yang nak ambil ilmu, insyaAllah kalau tak faham cepat dia beritahu. Okey? Pasal saya cakap laju, pasal saya punya napas dia laju sikit, pasal maklum dah petai kan, susah ambil napas, kena laju sikit. Jadi hari kedua saya akan bagi praktikal. Maknanya praktikal tu kita bukan praktikal nak buat apa ya, praktikal dalam talian juga. Lepas tu saya insyaAllah kalau tak ada pahala, saya ada seorang speaker jemputan lah. Okey, hari yang ketiga kita akan sebelum hari itu kita akan bagi satu kerja lah, assignment untuk you all buat assignment yang mampu buat lah, tak mampu buat tak apalah. Nanti kita akan buat dia punya komen-komen dan juga soal jawab lah. Nanti saya akan terangkan satu-satu lah. Dan hari ketiga adalah hari penutup juga lah, insyaAllah ya. So kita ada 2 sesi, pagi dengan petang. Alright? Okey? Ada soalan tak? Rina, kau angkat tangan tu benar? Okey. Macam angkat tangan je. Awak angkat tangan kan nak main-main tu, dia punya raise hand tu. Okey. Alright, kalau perlu angkat tangan aja, okey? Angkat tangan peace ke apa benda ke. Kita dengan kita saja kat sini, insyaAllah. Saya kalau boleh kita lebih mesra, lebih bagus, senang saya nak mengajar, senang awak nak bertanya kan, walaupun di alam maya ni kan, tapi ada lagu di alam maya. Okey, tadi saya dah kenalkan diri saya adalah Mr. tadi dah cakap kan. Okey, saya sambung sikit lagi ya. Saya dah beratus drama yang saya buat, telemovie ke, episod ke, dokumentari ke, majalah ke, saya dah buat beratus-ratus dah. Dan saya dah buat berpuluh-puluh filem. Untuk pengetahuan, filem yang belum tayang, saya dah buat 3 filem yang belum tayang. Satu saya buat di Sarawak bersama Cik Ali, jadi saya punya local coordinator kat sana, orang yang bagus. Filem Sumpahan Jerunai. Betul Cik Ali ya? Okey. Lepas tu saya balik dari Sarawak tahun 2020. Betul 2020 saya buat satu filem besar, agak besar, bertajuk Mahathir Dejani. Saya production manager lah. Dan assistant saya adalah Cik Yus Harun, ada kat sini juga. Saya banyak bantu saya kan, tim bagus lah. Okay? Dan yang terakhir sekali saya buat filem terbaru benda ni semua belum keluar, Duan Nogoboho. Duan Nogoboho adalah filem arahan daripada Sabri Yunus. Kebanyakan bahasa dia bahasa orang Kelantan lah. Saya pun tak faham bahasa Kelantan, Man tahulah pasal Man Kelantan kan. Jadi saya tak faham, tapi saya cuba nak faham jalan cerita dia. InsyaAllah cerita Duan Nogoboho tu memang terbaik lah. Tiga-tiga cerita terbaik insyaAllah. Okay? Itu yang terakhir saya buat lah. Sebab tu saya tak ada job lah. Saya ke PKP lah. Jadi Alhamdulillah pindah bagi kita peluang macam ni. Saya dapat mencurahkan sedikit ilmu untuk tuan-tuan. Adalah sedikit income untuk saya dan rakan-rakan kat sini yang bantu saya lah. Dalam studio, kami dalam studio ni, saya dibantu oleh 2 orang kaki tangan. Ada Intan dengan Brother Tony 2 orang, kadang-kadang ada juga seorang lagi. Kita ramai kat sini semuanya. Tapi kami jaga SOP ya. Dia orang semua pakai topeng, saya tidak. Saya seorang kan? Boleh kan? Alright? Okey, untuk artis jemputan tak. Untuk jemputan saya panggil sahabat saya Encik Muhammad Taha Wahid sebenarnya. Ya? Taha Wahid, bukan Taha Wahab. Siapa yang kenal Taha Wahid ni? Siapa kenal? Tak kenal ya? Saya kenal. Okay, Ros kenal, siapa kenal? Nadia kenal. Siapa yang angkat tangan semua kenal? Saya tak kenal lah. Apa ya? Tak kenal lah? Oh, tak kenal ni, tak kenal. Okey, siapa tak kenal, tak lah kan? Tak kisahlah, dia kenal, tak kenal. Tapi dia ni seorang manusia yang dalam Malaysia ni amat low profile. Tetapi dia ni seorang penerbit. Dia seorang AJK di Persatuan Televisyen Malaysia, TTBM, Video Malaysia. Lepas tu dia yang menubuhkan bersama
berapa orang untuk PTBM ni. Lepas tu dia juga live producer, dia juga executive producer, dia juga project manager. Saya layak saya panggil dia untuk dia share dia punya pengalaman dengan tuan-tuan nanti ya. InsyaAllah kita semoga perjalanan program kita ni smooth dan comel. Tak? Macam tuan-tuan lah, saya tak comel. Okay, next. Banyak cakap penat oh. Okay, introduction. Introduction ni overview. Overview untuk program ini. Okay. Overview dia satu persatu saya akan sembang dengan tuan-tuan. Apa kepentingan dia soal production manager? Kepentingan dia memang penting. Production manager ni seorang yang amat penting dalam satu-satu penerbitan. Tanpa production manager, apakah, kemana arahkah production itu? Ya? Kalau ada orang yang nak jadi director dari production manager, jangan. Dia mesti ada satu orang yang bertanggungjawab. Itu nanti saya akan beritahu. Ini baru buka-buka sikit lah, kasih sedap-sedap je kan. So, berapa terpenting penting tak pentingnya, nanti awak tengok kendian lah, saya akan beritahu. Okey, peranan dia di dalam setiap production yang dibuat ya. Peranan maksudnya, satu drama, apa peranan dia? Selain pada kepentingan dia tu ada kat situ, apa peranan dia? Dan peranan dia lain, tugas dia lain. Tugas dia apa? Dan masalah dia, macam mana nak selesai masalah? Banyak masalah. Kan production manager kalau dia penyelesaian masalah. Jadi kita akan cerita one by one nantilah insyaAllah. Penting tak pentingnya bila tengok production manager. Pasal kalau kita tengok sekarang ni, kalau mana-mana yang ada ilmu, kalau saya melihatlah di mana production manager kebanyakan sekarang ni almost lebih daripada 80% saya berpendapat dekat Malaysia ni banyak yang tak tahu kepentingan dia, peranan dia, tugas dia, masalah dia. Kan? Ada yang tak tahu, ada yang macam-macam lah. Sehingga bermasalahnya setiap satu production. Alright? InsyaAllah. Ya? Cik betul Jali ya? Terbaik. InsyaAllah betul. Okey, definisi seorang pengurus produksi. Seorang pengurus produksi yang berjawatan HOD, Head of Department, dalam hal-hal pentadbiran dan pengurusan dalam sebuah filem dan kandungan kreatif. Okey. Ini saya nak maklumkan bahawa production manager ni tugas dia adalah pengurusan dan juga pentadbiran. Tidak kena mengena dalam kreativiti. Kreativiti dia adalah, tapi kreativiti bukan kita punya bidang, skop. Skop kita adalah pengurusan pentadbiran untuk melancarkan program projek itu. Okey. Kalau macam awak nak tegur production manager dekat apa ni gambar apa director tak betul. Kalau dia tak betul dari segi dia punya perangai itu kita boleh tegur lah, tapi daripada segi kreativiti dia kita tidak boleh menegur lah. Kalau nak menegur pun ada cara nak menegur lah. Itu bukan hak kita. Hak kita adalah bagian pengurusan. Tapi dia berkait juga dengan kreativiti jika padang cerita lagi ya. Jika benda tu tidak duduk di dalam peruntukannya ada dan director minta, dan kita boleh fight. Okay, itu production manager ya. Okay, PM juga adalah, kita panggil PM je lah. PM juga adalah individu yang bekerja dengan orang lain bagi kerja berkaitan dan bagi mencapai sasaran produksi. Okay, banyak production manager punya kerja sebenarnya. Dia dalam satu manager ni, macam saya, contoh saya. Okey, saya sebenarnya kalau ikut Baya-Baya Man Kelantan, Man Kelantan umur berapa Man? 27. 27 Man 27. Okey, saya sekarang 58. Dulu 27, Man pun pendek, rambut saya sini. Rambut saya dekat atas bahu ni panjang. Tapi kerana kerja saya ni yang membuatkan saya tak ada rambut. Itu dia. Memberitahu apa payahnya, pentingnya production manager ni, dan kita sanggup berkorban untuk hilang rambut. Okey? Right. Okey, itu selingan saja. Okey, kita tengok lagi. Okey, ini dia. Kenapa perlu pengurus produksi? Okey, ini saya pasal satu lah ya. Okey, dengar elok-elok ya. Kenapa perlu pengurus produksi? Pengurus produksi ini sepatutnya kata Puan Nadia Kusuma tadi adalah satu orang yang amat penting ya. Penting dalam setiap penerbitan. Dia tahu
pasal dia involve. Siapa yang tahu involve, penting. Penting tu macam mana? Okay? Pentingnya ibarat pada kereta api ya. Kalau kereta api tak jalan, macam mana? Jalan yang lain kan, betul tak? Jadi production manager tu ibarat kepala kereta api. Dia akan menarik production dari belakang tu untuk tarik semua tim kita tu mengikut dia. Jadi saya akan cerita lagi macam-macam awak dengar elok kan. So berapa pentingnya production manager ni, memanglah penting. Kalau tak ada production manager, dia macam ayam hilang anak, dia tak tahu nak mana nak pergi. Apa dia? Tak dengar? Tak dengar? Nak cakap? Siapa tu? Johari, nak tanya ke? Kejap-kejap. Awak cakap dengan siapa? Saya dengar awak macam nak bertanya tadi. Saya baca sendiri, Tuan. Awak baca sendiri? Baca tu, bacalah. Baca mulut buka. Okey, tak apa. Karakter. Okey, tak apa. Bagus. Okey, kenapa perlu pengurus memang perlu kita pada apa saja pun perlu kita ada kepala. Kalau tak ada kepala, kita ada kepala tak ada dia kan. Jadi mana-mana pun kita ada kena ada ketua lah. Dia HOD, Head of Department untuk satu projek. Maknanya kalau saya akan bincang dulu nanti, dia adalah wakil kepada producer. Maknanya dia ni yang membawa program kemana nak pergi kan. Gagalan dia, maka gagallah projek itu. Okey? Alright, siapakah yang nak jadi PM? Okey, saya nak tanya siapa-siapa yang pernah jadi PM sini, siapa yang layak ni? Siapa tadi yang jadi PM tadi? Rizal ke? Halo? Siapa yang pernah jadi PM tadi? Ada tadi, cakap dia production manager rasanya. Okey, tak ada, tak apa. Siapa yang layak? Yang layak nanti kita bincangkan dia. Ada, kejap lagi saya akan pecahkan satu-satu siapa yang layak. Semua layak sebenarnya. Tapi apa benda yang ada dalam dirinya, saya akan beritahu ke dia nanti. So, tetapi yang penting sebenarnya kemahuan lah. Kalau tak ada kemahuan, mana kan ada jalan. Macam you all ini datang pagi-pagi, masuk dalam kelas ni, ada benda lain nak buat, tapi kerana nak ilmu tu, sharing ilmu dari saya, awak duduk depan saya, dengar saya bebel, ada huara duduk saya ni kan Jadi kemauan kena ada. Alright. Apa kuasa PM? Kita bincang nanti. Okey, apa PM deal dengan artis? Adakah PM deal dengan artis? Perlukah PM baca skrip? Perlukah PM pegang bajet? Berapa persen? Okay. Bagaimana ketika ada masalah di kelas? Alright. Okey, kita bincang sekejap lagi tu satu persatu lah. Okey. InsyaAllah. Okey. Nah, ni dia. Peranan dan tanggungjawab sebenar pengurus produksi. Okey. Balik yang tadi dek. Balik yang okey. Jadi kita bincang yang ni dulu lah. Okey. Okey, siapa yang layak jadi production manager? Biasa beritahu tadi saya kata kemahuan, kemudian production manager ni kan ada ilmu, karisma dan amanah. Orang-orang yang macam ni. Yang penting dia ilmu ada. Ilmu pengurusan kan. Ilmu pengurusan tu nanti belakang saya beritahu apa ilmu pengurusan dia kena ada. Okey, apakah kuasa PM? Saya dah beritahu tadi kuasa PM adalah di bidang pengurusan dan pentadbiran. Okey, pentadbiran, pengurusan apa? Pengurusan banyak lagi pengurusan nanti. Sekejap lagi saya cerita juga. Apakah PM deal dengan artis? Yes, of course. PM akan deal dengan artis. Okey, PM akan deal dengan artis. Kita sebagai production manager, kita kena deal dengan artis. Okey, kita tak boleh duduk diam, dia suruh producer. Kita tahu nanti bila kita tak deal dengan artis, kita tahu macam mana bajet tu keluar. Kan? Alright, kita tak tahu nanti. Jadi kita kena deal dengan artis pasal kita akan buat bajet nanti ya. Okey, perlukah PM baca skrip? Ini very important benda yang you kena ambil tahu bahawa production manager wajib baca skrip. Bukan setakat baca, dia perlu memahami jalan cerita, dia perlu memahami karakter, dia perlu memahami scenery skrip tu, geografi cerita tu, dia kena faham. Kalau dia tak faham, ni Malaysia ya, saya beritahu ni Malaysia punya apa yang dipraktikkan Malaysia, dia kena faham jalan cerita, karakter tu siapa, ekonomi dia macam mana, geografi dia macam mana, itu semua you kena faham, you kena mahir. Tak semahir assistant director lah,
You production manager you kena tahu. Maknanya ke mana cerita tu nak pergi, you tahu. Tak perlu nak hafal scene tu apa, tak perlu. Tapi you kena tahu the story dia, about the story. Daripada story itu, maknanya tadi saya akan bincang soal bajet, nak buka bajet berapa, semua kita tahu. Kan? Apa rumah dia, apa kendak skripnya rumah dia, macam mana, kendak karakter dia macam mana, pakaian dia macam mana, ekonomi dalam rumah dia macam mana, apa kereta nak pakai, kita kena tahu. Macam ni dia. Benda tu memang sangat-sangat penting dan wajib kita buat. Baca skrip. Dan masalah sekarang ni yang ada timbul sekarang ni, production manager yang baca skrip tak habis. Kan? Siapa orang ni? Bos. Okay, ni presiden saya. Okay, saya punya sahabat saya, Tuan K. Makno belakang. Nampak kan? Nanti nampak okay. Dia nak tengok saya mengajar lah. Jadi seperti yang saya cakap tadi, Tak nampak bang. Dia nyorok, dah tak apa, cukup lah tu. Dia tak penting, dia datang sekejap je. Kan? Kesian. Dia beri sokongan pada, pasal dia dulu pun production manager, Tuan Khair Makno. Khair Muhammad Noh, dia sebenarnya dulu, dia sekarang Presiden Profima dan dia merupakan production manager yang paling lama sebelum saya. Dia dah tahun 80-an, dia dah pencen, dia pengarah sekarang. Dia tak buat PM. Nah, jadi dia pantau juga saya ni kadang-kadang. Kadang salah cakap, goyang juga saya ni. Kan? Tapi saya tak takut lah, insyaAllah. Okey, kita balik pada perlukan PM baca skrip. Tanam di fikiran masing-masing. Terus, siapa tu? Terus, Aman, siapa nak di PM. Kita wajib baca skrip, faham jalan cerita, faham karakter, faham ekonomi dia, faham geografi dia. InsyaAllah, you all tak akan kecewa, writer tak akan kecewa dengan you punya location dan tempat nak shooting. Just betul je alright. Perlukah PM pegang bajet? Of course, bajet perlu untuk kita di lokasi ya. So, berapa terpulanglah nanti kita buat pecahan berapa untuk buat filem drama ke episod ke, dia bergantung kepada projek apa yang nak buat. Dan tapi kita perlu pegang bajet kerana kita tidak digalakkan untuk menggunakan duit sendiri untuk menjalankan kerja-kerja production. Dia dengar. Okey. Ni kawan-kawan ni belakang saya ni K. Muhammad Noh, orang lama production manager tahun 80-an, sekarang pengarah. Dia adalah Presiden Profima. Ya. Siapa yang tak kenal ni K. Muhammad Noh? Kenal tak? Okey. Marat. Kenal. Kenal siapa kenal, semua kenal insyaAllah. Bos Prof. Ali. Selamat pagi, Cap. Okay, saya minum, berhenti sekejap saya nak minum. Awak sampai sekejap. Sekejap ya. Sihat, Cap. Alhamdulillah. Bagus semua. Alright. Okey, seterusnya kita tengok bagaimana jika ada masalah di lokasi. Okey. Masalah lokasi ni macam-macam masalah, bukan dekat lokasi je. Kan? Siapa yang buat lokasi dia bukan dekat lokasi. Sebelum masuk lokasi kita ada masalah. Kan? Masalah tu kita kena selesaikanlah. Itu adalah tanggungjawab seorang production manager untuk menyelesaikan setiap masalah yang timbul di dalam production itu. Daripada dalam, daripada luar, daripada atas, bawah, semua kita kena selesaikan. Ya, production manager ni tugas dia buat. Itu yang jadi sebotak ni sebenarnya. Tadi saya cakap semua panjang. Sebotak kan pasal memikirkan masalah. Nak selesai supaya everybody jadi comfortable dengan kerja, puas hati dengan kerja. Nak puas hati orang aja, kita paksa berkorban banyak benda. Jadi sanggup berkorban juga adalah satu daripada yang perlu dalam seorang pengurus production pengurus produksi ya. Faham ya? Alright, okay. Kita rehat dulu, tenang-tenang, tenang. Serius sangat orang ni semuanya. Jadi sekarang ni kita tenang-tenang. Saya nak buka pada soalan lah kalau boleh. Soalan. Saya nak buka pada soalan dulu sebelum saya bagi next. Jangan malu, jangan segan, jangan malu. Kan? Wah. Bang, nak tanya. Siapa tu? Man. Man. Okey, Man. Silakan, Man. Tanya. Dengarlah. Nak tanya dari segi geografi tu lo
lokasi tepat lah. Contoh macam mana? Okey. Okey, mana? Bagus juga soalan. Terima kasih banyak. Masing-masing tu nampak malu lah. Tapi biasanya ahli dengan use tu tahu sebenarnya dia tak nak soal, dia kasih peluang orang lain. Sebab apa orang-orang yang dah tahu nak soal? Orang yang tak tahu sebenarnya soal. Terima kasih banyak Man kerana banyak menyoal. I like that. Kau ni bagus juga. Man. Alright. Okey. Geografi maknanya bila kau baca skrip tu, Man baca skrip, kita semua baca skrip. Bila kita baca skrip tu kita tahu dekat mana geografi ni. Geografi ni dekat kampung. Kampung, okey, kampung dia, rumah dia macam mana. Pasal rumah dia pula nak tengok kerja dia apa. Pelakon tu, karakter tu kerjanya apa. Kerjanya sebagai seorang petani. Ataupun kerjanya sebagai seorang pelaut. Kan? Okey. Jadi kita pandai nak cari kat mana. Maknanya kalau kerja dia nelayan. Nelayan kita cari location dekat dengan laut. Itu geografi ni Man. Jadi gerak-gerak pun ada kat situ. Ada gerak-gerak pun nampak laut. Itu kerja dia. Itu background tu. Main cast, dia punya kata kerja dia nelayan, kan nelayan. Contoh dia, kalau kerja dia guru. Kebanyakan guru banyak dalam sekolah. Kan? Kemudian rumah dia pula, guru tu, rumah dia macam, takkan rumah macam orang meniaga, ada holding 3 juta, aku deal 3 juta. Dia rumah cikgu lah. Kan? Takkan kita kasih banglo cikgu. Melainkan bini dia tu penjual barang-barang domestik yang kaya raya, tu boleh lah duduk situ kan. Tapi kalau dia cikgu, bini dia pun, karakter bini tu cikgu. Cikgu kedudukan macam tu lah. Rumah dia ada sederhana. Jangan kita fikir nak cari rumah. Melainkan kalau kita rasa, okey, dia ni ada business lain. Dia pula karakter dia tampak, dia bisnesnya bisnes online. Pendapatan dia sebulan, guru dia kata dapat 5,000, tapi online dapat 25,000. Boleh ya, pasal bila kita ditunjukkan, dia keluarkan subplot tu mengata bahawa dia tu berniaga online, rumah dia kena besar. Betul lah tu. Kan? Geografi tu adalah geografi ya. Geografi kawasan. Kan? Kau baca kau tahu, ni kawasan dekat mana. Kadang-kadang tu boleh bayang, baca tu kena bayang. Itu kena ada jiwa tu baca tu. Kalau tak ada jiwa, kosong je macam kau baca skrip tu, baca sambil lalu, tak guna. Skrip ni kita baca, kita ada note kita. Kita buat note, okey. Satu-satu baca. Faham Dan kita faham cerita dia tu kat mana. Every scene kita tahu. Jadi kita sebagai production manager, kita kena buat tu. Kan? Walaupun kata, alah tak payahlah bang buat tu. Kenapa pula aku tak boleh buat? Pasal aku nak kena buat benda ni untuk aku untuk bajet. Pasal tugas production manager akan buat bajet juga nanti. Itu dia. Alright, lagi? Dia ada ni. Okey. Nani nak tanya pasal bajet. Bajet untuk produce produksi ni lebih kepada kru atau keseluruhan penggembaraan tu? Dari segi artis, kru, makeup ataupun tertentu saja? Okey, Nani. Penggambaran bukan penggambaran Okey, bagi kita gelak-gelak lah. Okey. Tugas production manager untuk buat bajet ni, benda tu kita akan bincang. Pergi lihat sebelah. Okey, Cik Tan pergi ke sebelah dia. Okey, bajet nampak tu. Peranan dia kena buat bajet. Bajet keseluruhan, maknanya bajet daripada A to Z. Apa saja yang tertulis dalam skrip tu selain daripada tim, maknanya kita pengarah, script writer, tim production, editor, post, apa benda. Setiap scene tu dia ada bajet dia. Dia boleh anggarkan berapa bajet. Dia kena keseluruhan ni. Bukan dia kata production manager punya bajet ini, tak ada. Keseluruhan. Baik bajet filem, bajet drama, bajet Putus tak dengar. Alamak.